Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita sambung tentang pihak yang mendakwa bahawa kita perlu mengikut Quran dan Sunnah dan bukannya mengikut ulama. Dan pada malam ni kita masuk kepada persoalan yang kedua tentang hadis sahih sebagai sumber hukum. Di mana semua ulama daripada pelbagai mazhab, sama ada mazhab tu masih ada seperti mazhab 4 dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah, ataupun mazhab yang dah pupus, hatta mazhab-mazhab yang lain daripada ahlu sunnah wal jamaah yang masih wujud, masih hidup, seperti Syiah, kita sebut dalam fiqh sebagai mazhab Ja'fari, dan juga mazhab Ibadi, meyakini bahawa sunnah ataupun hadis adalah sumber hukum yang kedua selepas daripada Al-Quran. Tak ada siapa pun yang menolak hadis sahih yang ada petunjuknya, dilalah, petunjuk, maknanya madlul, petunjuk dilalah, maknanya madlul, yang qat'i, terang. Tak ada hadis lain yang dalam masalah yang sama. Apatah lagi kalau hadis tu bertaraf mutawatir, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang ramai. Mereka terima, tuan-tuan. Cuma khilaf mereka, tuan-tuan, perbezaan pandangan mereka ialah tentang syarat penerimaan beramal dengan hadis, seperti syarat hadis ahad. Hadis ahad maknanya hadis yang diriwayatkan oleh jalur perawi yang kurang daripada mutawatir. Ataupun syarat-syarat penerimaan hadis mursal. Hadis mursal ni ialah hadis yang terputus pada tabi'in. Hadis mursal dhaif, tetapi ulama-ulama ada meletakkan syarat-syarat sama ada dia diterima atau tidak. Dan hadis dhaif, hadis dhaif pun bukan semua hadis dhaif itu ditolak. Jadi mereka ni meletakkan syarat-syarat berdasarkan ijtihad pandangan mereka, bukan menunjuknya mereka itu menolak kehujahan hadis. Tak. Salah faham inilah yang menjadi asas kepada orientalis yang menyatakan hadis bukan sumber hukum, yang kemudiannya diikuti oleh sebahagian daripada umat Islam yang dikenali sebagai golongan engkar sunnah ataupun anti hadis, yang mengaku diri mereka sebagai golongan Quraniyun ataupun golongan Quranis. Bukan sahaja orientalis keliru, tuan-tuan. Bukan sahaja golongan-golongan yang menolak hadis ni keliru. Penuntut ilmu pun yang mengabaikan, yang tak belajar ilmu usul fiqh pun celaru apabila menganggap banyak pandangan atau fatwa yang dikeluarkan oleh ulama-ulama mazhab itu sebagai bercanggah dengan hadis yang sahih. Kerana itu mereka menolak untuk berpegang kepada mazhab atas alasan mereka mengikuti
pandangan yang lebih menepati hadis sahih dan menepati sunnah Nabi. Kita tak ikut imam mazhab, kita ikut Quran, ikut sunnah. Seolah-olah imam mazhab tak ikut Quran, tak ikut sunnah. Jadi dekat sini tuan-tuan ada beberapa persoalan. Pertama, sejak bila ulama-ulama para fuqaha ni tuan-tuan tidak beramal dengan sunnah dan hadis sahih? Yang berkata demikian, adakah mereka bertaraf mujtahid atau baru nak beza, baru nak pandai membezakan di antara dalil dan hukum? Yang kedua, hadis sahih yang diorang kata ikut hadis sahih, ikut hadis sahih, ikut hadis sahih ni, hadis sahih menurut siapa? Menurut Bukhari ke, menurut Muslim ke, menurut Tirmizi ke, menurut Baihaqi ke, Ibnu Hajar ke, Albani ke, Syu'aib Al-Arnaud ke, Muhammad Said Mamduh ke, Al-Ghamiri ke, Al-Ghumari ke? Siapa? Yang ketiga, kalau maksud hadis sahih itu dia rujuk, oh hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim disebut. Sejak bila ulama-ulama usul, para fuqaha, imam-imam mujtahid mensyaratkan hanya sahih Bukhari dan Muslim aja yang dirujuk, lain jangan dirujuk? Ini golongan-golongan, setengah golongan yang katakan golongan sunnah, mengikut sunnah, itibak sunnah ni. Ataupun mereka anggap yang Albani aja. Antara pegangan mereka memang Albani lah. Yang Albani aja kata sahih. Ke sahih yang macam mana? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua ni empat orang imam besar ni tuan-tuan, mereka adalah muhaddisin yang hidup lebih dulu daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim hidup selepas daripada mereka. Banyak ulama-ulama hadis yang hidup selepas daripada ulama-ulama mujtahid ini. Dan mereka itu lebih berkelayakan untuk mentakhrij. Maknanya nak keluarkan hadis tu daripada siapa? Mentashihkan hadis, mentadaifkan hadis. Maknanya mereka ni lebih pakar lagi untuk mengatakan satu hadis itu sahih ataupun tidak, daif ataupun bukan. Bahkan mereka hidup lebih dekat dengan perawi-perawi yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim selepas daripada mereka. Dia lebih dekat dengan zamannya. Macam tuan-tuan ni lebih dekat dengan zaman Jepun. Tuan-tuan lagi tahu pasal zaman Jepun daripada kita yang baca buku cerita zaman Jepun tu. Hadis contoh, la nikah illa biwali, tidak sah nikah melainkan dengan wali, diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitab musnadnya. Tapi beliau memfatwakan perempuan boleh mewalikan diri sendiri. Jadi kali ke Imam Abu Hanifah, perempuan nak kahwin, hantar borang, jumpa dengan imam nikah, tak payah bawa wali. Kalau kita kena bawa wali, mazhab Syafi'i tuan-tuan, berdasarkan hadis ni. Jadi ada orang kata Imam Abu Hanifah tak jumpa hadis tu, sebab tu dia fatwanya begitu. So fatwa dia tak boleh pakai, bertentangan dengan hadis. Siapa kata dia tidak jumpa hadis tu, sedangkan hadis itu ada disebut dalam musnad Imam Abu Hanifah? Maknanya dia jumpalah hadis tu, tapi kenapa dia tak pakai? Kena tengoklah hujah dia. Kenapa dia tak pakai ataupun dia faham hadis tu lain? Betul lah, la nikah illa biwali,
Tidak sah nikah jika tidak ada wali. So dia kata perempuan boleh mewalikan di sini. Wali lah tu. Wali dia sendiri. Wali lah tu. Maknanya ada wali lah. Itu contoh tuan-tuan. Walhal diketahui, hadis tu diketahui oleh Imam Abu Hanifah, namun beliau beramal dengan madlul, makna dalil syarak yang lebih muktamad, iaitu hukum syarak mengakui seorang perempuan ada kelayakan untuk melakukan akad. Perempuan boleh buat akad. Pada pandangan beliau, akad nikah juga sejenis kontrak yang mempunyai ijab dan kabul. Maknanya perempuan ada kelayakan untuk berijab dan kabul dalam apa sahaja urusan. Jangan kita faham ijab kabul tu nikah kahwin je tuan-tuan. Jual beli pun kena dijab kabul. Pinjam meminjam kena dijab kabul. Penentuan hadis sahih yang daif. Penentuan hadis sahih dan hadis daif yang berasal daripada hadis ahad. Dalam kajian hukum sangat-sangat subjektif mengikut hasil pengkaji hadis itu sendiri. Realiti yang berlaku, kebanyakan hadis adalah hadis ahad. Maknanya hadis ahad ni perawinya sedikit. Banyak hadis ahad tuan. Dalam kitab Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu sendiri, yang sahih Bukhari itu, lebih daripada 2/3 hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni sikit tuan-tuan. Sebab itulah bagi golongan pakar, mereka perlu mengikut hasil takhrijnya sendiri. Bagi golongan kita ni orang awam tuan-tuan, kita ni taklid. Taklid daripada takhrij seorang muhaddis ataupun pakar hadis. Bagi yang kagum dengan takhrij hadis Syekh Al-Albani, mereka akan bertaklid kepada hadis yang dihukumkan sahih atau dhaif oleh Albani. Manhaj takhrij Al-Albani berbeza dengan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain. Oleh kerana itu, siapa yang tidak beramal dengan manhaj Al-Albani, tak bermakna dia tak beramal dengan hadis sahih. Sebab ada hadis sahih yang dikatakan oleh Al-Albani sahih, ulama hadis lain kata tak sahih, dhaif. Ada hadis yang Albani kata dhaif, ulama hadis kata, yang lain kata tak dhaif. Itu kena faham lah. Adakah takhrij hadis oleh pengkaji hadis kurun 13-14 Hijrah bersifat qat'i sehingga tak boleh disanggah? Tak ada tuan-tuan. Tidak ada hasil takhrij yang boleh dianggap sebagai qat'i dan mutlak. Semua adalah dalam bentuk ijtihad ulama-ulama hadis, kecuali hadis riwayat Bukhari Muslim, kerana hadis riwayat Bukhari Muslim ini dipersetujui kesahihannya oleh majoriti ulama, bukan sepakat, majoriti. Kajian mengenai profil perawi yang telah mati ribuan tahun dahulu amat rumit, kerana kita bergantung sepenuhnya kepada takhrij ahli hadis yang silam. Sedangkan sesama ahli hadis tidak bersepakat mengenai status setiap orang perawi. Ini membuktikan hasil takhrij juga boleh diambil atau ditolak, seperti mana fatwa fiqh juga yang tidak maksum. Maknanya tuan-tuan, macam yang pernah kita sebut dulu, tuan-tuan kenal saya lain, mungkin kawan yang selalu medang dengan saya kenal saya lain. Jadi kalau tuan-tuan takhrijkan hadis daripada saya, mungkin tuan-tuan mengambil hadis saya sahih. Tapi yang kawan yang selalu medang dengan saya, dia tahu saya punya temberang, contohlah, sudah tentu dia akan mempunyai penilaian yang berbeza. Kemudian tuan-tuan punya penilaian terhadap saya, tuan-tuan wariskan kepada anak cucu tuan-tuan.
Kawan saya yang kaki medang ni pun dengan saya pun, dia wariskan pada anak cucu. Anak cucu wariskan pada orang. Jadi ceritanya tu dah berkembang. Cerita yang dapat daripada tuan-tuan, dia kata, ya, Ustaz Rumaizi itu bagus, baik. Ini macam. Tapi yang mewarisi cerita daripada kawan sama-sama medang tu, memang Ustaz Rumaizi itu baik, tapi kadang-kadang dia banyak lawak masa medang. Contoh. Jadi penilaiannya berbeza, tuan-tuan. Kecuali kalau memang seseorang perawi hadis itu majoriti ulama-ulama hadis kata dia memang perawi yang bermasalah, itu buat cerita lain. Adakah takhrij hadis? Okey. Adakah ahli hadis yang zaman dulu sama seperti ahli hadis tahun sekarang yang tidak beriltizam dengan mazhab fiqh? Kalau kita rujuk kitab Syiarul A'lam Al-Nubala, Tabaqat Al-Muhaddisin, Tahzib Al-Ahsma, dan kitab-kitab ilmu rijal yang lain. Ilmu rijal ini biografi perawi-perawi hadis, tuan-tuan. Kita akan dapati kebanyakan daripada mereka itu bermazhab Syafi'i. Mereka itu mengarang kitab tentang nama-nama perawi, tapi mereka sendiri bermazhab. Imam Baihaqi mazhab Syafi'i, padahal dia kumpul hadis, buat kitab hadis, Sunan Al-Baihaqi. Tak payah mazhab lah, ikut je lah hadis yang dia ikut tu. Tapi dia sendiri bermazhab Syafi'i, tuan-tuan. Kata Syekh Mahmud Said Mamduh, dulu apabila disebut ahli hadis, kebanyakan mereka itu dianggap sebagai Syafi'iyah. Ini diakui sendiri oleh Ad-Dahlawi dalam kitab Al-Insaf, seolah-olah menjadi satu prasyarat siapa yang nak menjadi muhaddisin kena mazhab Syafi'i. Sampai begitu, sampai sinonim. Siapakah ahli hadis yang kita ikut? Ahli hadis zaman sekarang ni ada banyak aliran. Dia ada Deobandi. Deobandi ni yang mengaji dekat Darul Ulum Deoban. Tu golongan Deobandi. Ataupun Mazahirul Ulum Syahranpur. Mungkin dia mengaji dekat situ, kat Syahranpur. Sekarang ni hadis ni, tuan-tuan, banyak dikuasai oleh ulama-ulama India, Indo-Pakistan. Sebab tu orang nak ambil sanad Bukhari Muslim, nak ambil sanad hadis sunan-sunan hadis dan sebagainya, pergi India. Macam arwah Tok Guru Ni Aziz. Arwah Tok Guru Ni Aziz tu dia bandi. Dia seorang muhaddis, tuan-tuan. Ramai orang tak tahu. Dia seorang muhaddis, Tok Guru Ni Aziz tu. Antara tokoh yang di belah-belah sini lah, belah-belah Nusantara ni, ada yang kata beliau ni sampai ke taraf muhaddis. Ada lagi lah macam yang masih hidup ni, yang dok belajar ilmu hadis dekat Deobandi tu, Maulana Asri Yusof. Tu di antaranya, tuan-tuan. Jadi kita nak aliran mana? Mungkin kita aliran Google. Bukan aliran Deobandi, Google. Kita Google je, tuan-tuan. Ada juga di kalangan ahli hadis tu ahli bait. Jangan salah faham, bukan ahli bait Syiah. Dia ahli bait, tapi bukan Syiah. Itu belum lagi aliran ahli hadis di kalangan orang-orang Syiah, tuan-tuan. Jadi kalaulah Deobandi mengkritik aliran Syahranpur, bukan bererti dia tu menolak hadis, bukan berarti dia tidak boleh dikritik. Masalahnya kita ni fanatik, tuan-tuan. Fanatik. Terlalu fanatik. Contoh dalam masalah tahlil yang kita buat tadilah. Orang yang fanatik dengan pandangan, dia katakan tahlil ini tak sampai pahala kepada si mati. Kerana Imam Syafi'i mengatakan bahawa pahala bacaan tidak sampai kepada si mati. Ayat-ayat Quran
Termasuk dalam surah Yasin pada sebut bahawa setiap amalan itu dibuat oleh diri kita sendiri. Orang lain tak boleh buat amalan, nak bagi pula amalan tu pada orang. Okey, tak apa, tak masalah. Dia nak berpegang pada pandangan itu. Tapi jangan memandang orang yang berpegang pada pandangan seperti apa yang kita buat tahlil tadi itu, bahawa kita ni mempunyai kepercayaan bahawa pahala boleh sampai kepada si mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan permohonan kita pemohon pada Allah kan, Allahumma ausil wa taqabbal ma qara'nahu min al-Quranil azim. Kita minta supaya Allah taala sampaikan kalau ada pahala tu. Dan sebahagian daripada ashab Syafi'i berpandangan bahawa pahala bacaan boleh sampai kepada si mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dah dia kata apa? Yang buat tahlil tu kata mengaku Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tapi tak ikut Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i bukan bererti mengikut Imam Syafi'i bulat-bulat. Masalahnya orang yang mengatakan begitu pun dia hanya pilih-pilih je pandang Imam Syafi'i. Tu Imam Syafi'i kata pegang perempuan batal sembahyang, kenapa dia tak pegang pendapat Imam Syafi'i? Dia guna pendapat yang lain, dia kata. Oh, itu kita ikut hadis. Buat hadis kata Aisyah, Nabi pegang Aisyah tak batal. Jadi pandang Imam Syafi'i dia kata idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis sahih itulah mazhab aku. So mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab hadis, dia kata. Dia akhirnya pusing-pusing je tuan-tuan, dia putar-putar belit je. Dia tak masuk kepada apa sandaran yang kita ambil dalam buat tahlil dan sebagainya itu. Yang belajar dekat Dewan ni tahulah istihsan sebagai contoh. Kalau ingat lagi lah. Istihsan, dia kias khafi, dia kiaskan kepada amalan-amalan yang ada hadisnya, iaitu seorang perempuan berjumpa dengan seorang Rasulullah. Saya tengok seorang perempuan atau bukan, hadisnya maknanya ada orang jumpa Nabi SAW yang mengatakan bahawa ibunya dah mati, tak buat haji, boleh tak dihajikan untuk ibunya? Rasul kata boleh, hajikanlah untuk ibumu. Bukan itu buat amalan untuk orang lain ke? Oh, itu tak, dia kata. Itu amalan itu berkaitan bukan dengan ibadat. Dia pusing jugalah. Maknanya benda ni memang benda khilaf. Dia tak akan ada titik temu, tuan-tuan. Kalau kita dah berpegang pada pandangan yang kita rasa benda tu kau punya salah, aku betul, dia tak akan bertemu. Maka kalau begitu keadaannya, tuan-tuan, kita kena meraihkan perbezaan pandangan dan khilaf yang berlaku di antara para ulama. Jangan fanatik sangat. Ilmu kita ni ciput je. Baru tahu 1-2 hadis je. Jadi tuan-tuan, sikit lah ya. Ni pasal nak puasa dah. Lepas ni cuti kan. Jadi tuan-tuan, kesempurnaan untuk kita memahami hadis memerlukan kefahaman kepada ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh yang menyeluruh. Pelajar hadis yang amatur, konon-konon dan menjadi ulama hadis, selalu berfikir hadis yang sahih perlu diamalkan tanpa sebarang bantahan, sekalipun ianya bercanggah dengan fatwa mazhab yang kita ikut. Contoh macam hadis yang Nabi Muhammad sembahyang cium Sayyidatina Aisyah, maka itu sahih. Bila sahih, kita tolak pandangan imam mazhab yang dalam pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan aid sembahyang. Tak masalah kalau kita nak berpegang pada pandangan itu, tak jadi masalah. Kita nak berpegang dengan pandangan yang mengatakan kunut itu bukan sunat. Nabi tak kunut subuh berterusan. Itu hanya anggapan Imam Syafi'i je. Kalau Nabi hidup, dia akan teruskan kunut itu.
Itu tanggapan je. Jadi so dia tak mau kunut. Tak masalah. Tak payah kunut. Kau nak sembahyang tak payah kunut. Tak masalah. Imam Syafi'i pun kata benda tu bukan wajib pun. Sunat je. Walaupun sunat abad. Kena sujud sahwi. Sujud sahwinya pun sunat aja pun. Tapi bila kita mengajar kepada orang yang rata-rata bermazhab Syafi'i, janganlah bawa fahaman tu. Dia kata kunut. Siapa kunut tak sah sembahyang subuh. Itu masalah. Dia nak bagi tahu boleh. Okey, mengikut pandangan mazhab Syafi'i, kunut ini adalah sunat abad bla bla. Di sana ada pandangan lain. Imam Abu Hanifah kata kunut begini, Imam Malik kata kunut begini. Itu tak apa, tak masalah. Jadi dia akan membuka pemikiran kita, tuan-tuan. Jadi itulah tuan-tuan kesimpulannya bahawa untuk kita memahami sesuatu hadis, tuan-tuan, bukan semata-mata. Sebab itu seperti mana dikatakan tadi, kebanyakan ulama-ulama hadis yang mentakhrijkan hadis, yang mengarang kitab-kitab sunan, mereka sendiri bermazhab Syafi'i kebanyakannya. Tak dinafikan ada yang bermazhab lain, tapi kebanyakan maknanya walaupun ada di kalangan muhadis itu sendiri tidak bermazhab, dikatakan tidak bermazhab, tapi kebanyakan ashabus sunan mereka itu adalah bermazhab. Menunjukkan ada di antara mereka itu menguasai ilmu hadis tetapi tidak menguasai dengan mendalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan usul fiqh dan sebagainya, sehingga menyebabkan mereka itu terangkat menjadi seorang mujtahid mutlak dan sebagainya. Itu ada perbincangan lah di kalangan para ulama, tuan-tuan. Jadi kesimpulan yang terakhir, tuan-tuan, tuan-tuan jangan bimbanglah untuk bermazhab. Tuan-tuan percayalah bahawa keputusan-keputusan, fatwa-fatwa yang dibuat oleh imam-imam ataupun pandangan-pandangan yang dikatakan muktamad dan sebagainya adalah pandangan-pandangan yang sudah disimpulkan daripada nas-nas yang sedia ada. Namun andai kata kita memahami nas-nas tersebut dengan satu pemahaman yang berbeza dengan imam-imam mazhab, tak masalah kalau kita memang menguasai dan kita faham. Contoh, kalau kita tak mau berpegang dengan pandangan sentuh perempuan tak batal sembahyang, kita nak berpegang kepada pandangan sentuh perempuan tak batal sembahyang kerana kita memahami hujah-hujah yang ada, tak masalah. Cuma jangan aksen lah, itu je. Ini siap aksen, aku pegang tak batal. Pegang tak batal, dia pulang lah. Nanti dia akan timbul konflik di tengah-tengah masyarakat. Maknanya tak boleh nak kata kau buat bid'ah lah, itulah ini, tuan-tuan. Sembahyang hajat bid'ah. Sembahyang hajat bid'ah, tuan-tuan. Ada lagi tu, ada orang kata jumpa saya dia cerita pasal dia sembahyang hajat ni bid'ah dan sebagainya. Aku ya way lah. Tak boleh, tuan. Sebab mazhab fiqh itu sendiri berkembang didukung oleh para muhaddisin. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Saya rasa dah habis dah. Jadi besok, lepas raya besok, insya-Allah kita akan buka kitab baru. Kita sambung Qawaidul Fiqhiyah. Maknanya kita akan tengok satu-satulah. Bukan semualah. Kalau semua kitab tu tebal lah, 2 jilid lah. Al-Ashbah wa Nazair. Kita ambil kitab yang dikarang oleh bekas mufti Pulau Pinang. Bekas yang dipetuk satu ulama, iaitu Ustaz Soleh Haji Ahmad. Nanti saya akan cuba alam macam manalah. Cari, kalau kitabnya ada kita cari kitabnya, kalau tak ada kita usahakanlah bagaimana supaya tuan-tuan ada pegangan kitab. Yang ini tak ada pegangan. Jadi ini yang terakhir. InsyaAllah kita akan sambung dengan Qawaidul Fiqhiyah pada pertemuan akan datang. Dan saya ambil kesempatan lah sebelum kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini, minta maaf banyak-banyak kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang
terkasar bahasa, terlanjur kata, ada yang tuan-tuan rasa tak puas hati dan sebagainya, saya minta ampun dan maaf banyak-banyaklah. Dan kita sama-sama berdoa untuk kita dapat menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan dan juga ibadat tarawih. Kalau silap malam tarawih itu pun saya ada juga dipanggil untuk tazkirah Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.